Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ni saya nak kongsikan cara-cara untuk kita mengambil kedatangan ataupun attendance kelas secara PDPR dan juga ODL dengan menggunakan Google Form. Okey, Google Form amatlah membantu untuk mengambil attendance sebab dengan cara dengan menggunakan WhatsApp macam ni, okey, kemudian kita copy dan kita paste, okey, kemudian kita minta pelajar kita untuk isikan semula dan sentiasa update list ni. So itu adalah salah satu cara yang agak renyah lah sebab dia tidak tepat. Okay, data-datanya berkemungkinan besar tidak tepat, tidak semua pelajar yang akan mengisi dan mungkin akan ada beberapa pelajar yang copy dan paste dalam masa yang sama. Misal kata ada 5 pelajar yang copy dan paste message yang sama, okay, daripada orang yang sama dalam masa yang sama, dan kat situ akan ada pertindanan. Jadi bila mesej-mesej tersebut ditulis oleh 3 orang yang berbeza dalam masa yang sama, so mungkin akan ada pertindanan mesej. Jadi kita sebagai guru ataupun pensyarah, biasanya kita akan tengok pada list yang terakhir. Dan kemungkinan besar akan ada data ataupun nama yang tertinggal. Okey, yang pelajar tertinggal dan tidak diupdate lah. Okey, jadi itu bukanlah satu cara yang terbaik lah untuk kita mengambil kehadiran pelajar. Okey, jadi cara yang terbaik adalah dengan menggunakan Google Form. Okey, sebab ini adalah platform yang dah diberikan kepada kita. Jadi ini adalah antara platform yang terbaik lah. Jadi contohnya adalah saya buat satu yang dah ada ni. Okey, contohnya kita buat satu Google Form semata-mata untuk mengambil kehadiran. Okey, jadi kita letak tarikh. Okay, biasanya kita akan letak tarikh, nama guru, nama pelajar, tingkatan pelajar ataupun darjah, ataupun tahun ataupun kumpulan kalau berada di IPT, dan kita letakkan komen sekiranya perlulah. Okey, jadi saya akan tunjukkan cara macam mana kita nak buat Google Form untuk mengambil kehadiran. Kita pergi kepada Google Drive kita dan kita buat satu folder untuk menyimpan kehadiran tersebut. Contohnya saya kat sini saya buat Google Sharing lah. So mungkin cikgu-cikgu ataupun tuan-puan pensyarah boleh menggunakan nama-nama yang lain lah yang bersesuaian. Okey, contohnya nama semester, nama tahun, nama tingkatan dan sebagainya lah. Kenapa pentingnya kita bentukkan dulu folder supaya form yang kita bentukkan tu, yang kita bina tu disimpan di dalam folder yang berkenaan lah. Dia tak duduk merata di tempat lain. Okey, so kita klik kepada Add New Google Form. Okay, ada banyak kat sini, nak buat folder boleh, nak upload file dan sebagainya. So untuk kali ni kita buat Add New Google Form, dan bila kita klik dia akan buka kita satu new form lah. Okay, so kat sini kita boleh nak bagi nama. Okay, contohnya kehadiran geografi tingkatan 3, contoh. Okey, kemudian dekat form description ni biasanya saya akan letak tarikh lah. Contohnya tarikh hari ini adalah 31 Januari 2021 dan nama guru adalah, okey, saya letak nama saya contohnya. Okey. Kemudian untuk question yang pertama, saya biasanya akan letak nama. Okay, short answer dia dah bertukar dan saya akan required supaya pelajar tak skip. Okay, soalan yang kedua saya akan letakkan tingkatan ataupun tahun ataupun kumpulan. Okay, dan jenis soalan saya akan tukar kepada drop down. Okay, supaya nama-nama tingkatan yang dimasukkan oleh pelajar boleh pilih je. Okay, bila pelajar boleh pilih, senang untuk pelajar isi dan senang untuk kita sort lah kalau kita perlu sort. Kalau tak, pelajar akan tulis dengan nama yang mereka tulis sendirilah. Kadang-kadang salah eja, kadang-kadang tak mengikut format yang kita nak. Jadi kita sediakan terus, kita tulis kali ni je. Contohnya, tingkatan 3 Ibnu Sina. Yang seterusnya, tingkatan 3 Ibnu Rushd contohnya, dan yang ketiga kita buat tingkatan 3 Ibnu apa lagi Ibnu Qayyum contoh. Okey, jadi
Ini adalah soalan yang kedua, dan soalan yang kedua ni juga saya akan required supaya pelajar tak skip. Dan yang seterusnya, question yang ketiga, saya akan letakkan komen. Okey, komen ni terpulanglah kepada guru-guru ataupun pensyarah sama ada nak required pelajar tulis ataupun tidak. Tetapi pada saya, komen adalah satu benda yang sangat penting, yang mana saya perlu tahu sama ada pelajar saya faham ataupun tidak terhadap sesi pengajaran saya. Mereka berpuas hati dengan penerangan saya ataupun tidak. So kat sini mereka boleh tulislah sama ada mereka faham ataupun mereka tak faham. Kalau tak faham, tuliskan dengan jelas bahagian mana tak faham. Jadi saya boleh hantar voice note melalui grup, ataupun saya boleh buat video baru. Okay, beberapa minit video baru yang menerangkan bahagian yang mereka tak faham sahaja. Okay, jadi komen ni adalah sangat penting untuk kita buat reflective teaching. Okay, kita reflect balik, terutamanya apabila kita tak berjumpa pelajar dengan face to face. Jadi kita perlu sangat untuk mengetahui feedback pelajar. Okay, sama ada mereka faham, mereka berpuas hati, mereka ada masalah. Jadi dengan cara ni lah salah satunya mereka boleh memberitahu kepada kita, boleh reflect terhadap pengajaran kita. So ini adalah benda yang sangat penting bagi seorang guru pada pandangan saya lah. Okay, so kita dah settle membina soalan. Okay, 3 soalan je. Okay, kemudian pada untitled form ni, okay, dekat bahagian nama form ni, kalau kita klik saja, dia akan copy apa saja title yang kita ada. Tetapi saya tak mahu nama form ni okay, sama dengan title yang kat sini. Sebab dia tak spesifik kehadiran geografi tingkatan 3. Jadi form ni saya biasanya akan beri nama bersekali dengan tarikh supaya senang kita nak cari. Contohnya saya buat geografi 3 tu maknanya tingkatan 3 lah, underscore tarikh 31 Januari 2021. Okay, dan saya enter je lah. Alright, jadi saya akan simpan file ni. Okay, yang ni adalah untuk 31 Januari. So nanti untuk tarikh lain saya hanya akan make a copy sahaja. Okay, nanti saya akan tunjukkan cara dia. Okay, kemudian bahagian lain adalah bahagian customize theme. Jadi dekat customize theme ni kita boleh pilihlah nak warna apa yang kita suka dan sebagainya, ataupun kita boleh letak header supaya nampak lebih bercirikan kita lah. Okay, dia ada identiti guru ataupun identiti pensyarah kat situ. Contohnya, kita boleh guna je apa yang kita ada kat sini, atau kita boleh upload new banner lah. Okay, contohnya saya dah ada. Okay, saya browse my banner PNG. Okay, so saya customizekan. Okay, saya letak baiki sikit dia punya kedudukan dan kita tunggu dia upload. Okay, saya dah ada header kat sini. Alright, so warna ni terpulang lah kalau kita rasa nak tukar dan sebagainya, boleh je, tak ada masalah. Okay, contohnya saya ambil warna hijau gelap ni lah supaya sesuai dengan saya punya logo, nama saya dan sebagainya. Okay, jadi ini adalah theme, dan kalau kita nak tengok hasil dia, kita klik pada preview. Okay, kita dah ada. Pelajar boleh isi nama yang ada bintang merah ni, maknanya required, pelajar kena isi. Okay, dan kita boleh tutup yang ni. Dan kalau kita menggunakan akaun yang disediakan oleh organisasi kita, contohnya kalau macam saya menggunakan akaun yang disediakan oleh UiTM, okay, ataupun guru-guru menggunakan akaun yang disediakan oleh KPM. Jadi mungkin kena tengoklah dekat bahagian general di bahagian setting ni. Saya tak pasti yang KPM macam mana, sama ada dia restrict ataupun tidak. Tetapi kalau UiTM dia ada restriction macam ni. Okay, restrict you to users in UiTM and its trusted organizations only. Jadi maknanya pelajar ataupun individu yang mempunyai akaun di bawah organisasi yang sama sahaja pun boleh akses form kita tu. Jadi kita perlu untick lah
So kalau guru-guru yang menggunakan akaun KPM, cuba tengok jugalah kalau KPM tak ada restriction ni, maknanya okey lah. Saya tak pernah tahu pula macam mana keadaan akaun di bawah kendalian KPM. Okay, so saya untick dan biasanya saya akan limit to one response supaya pelajar hantar sekali sahaja untuk setiap satu form. Okay, kemudian edit after submit ni tak payahlah, yang ni semua tak payah, and then kita save. Okay, kemudian bila dah siap, kita boleh send. Okay, dan dekat bahagian responses ni kita boleh tengoklah apa respons yang dah ada, dan satu button yang penting dekat sini adalah accepting responses. Kalau kita slidekan ke kanan, maknanya kita menerima respon. Tetapi kalau kita slidekan ke kiri, dia dah jadi merah macam ni. So, bermakna form ni tidak lagi menerima respon. Dia pun tulis kat sini not accepting responses. Okay, jadi ini dekat bahagian responses. Dia boleh kembali kepada questions, dan apabila kita nak menghantar link ini kepada pelajar, kita boleh klik pada send, dan kita boleh send via email, link dan juga embed. So biasanya kita akan ambil link lah. Okay, link, dan kita klik pada shorten URL supaya URL tu ataupun address tu jadi lebih pendek, dan kita copy. Okay, bila dah copy, kita boleh pangkas saja, dan kita boleh pergi kepada WhatsApp ataupun Telegram. Contohnya saya pergi pada Telegram dan saya paste dan saya enter. Okay, dan saya send lah. Jadi pelajar dah pun menerima link. Jadi pelajar boleh klik sahaja, dan jadi pelajar boleh isi nama, contohnya Muhammad Firdaus bin Hamid, tingkatan 3 Ibn Sina, komen, saya faham apa yang cikgu ajar. Okay, dan submit. Jadi, pelajar dah pun menghantar, dan kita boleh tengok ke tempat kita responses kita tadi, dah ada satu respons iaitu Muhammad Firdaus bin Hamid dah pun menghantar responsnya. Okey, itu adalah cara untuk kita menghantar dan menerima attendance ataupun kehadiran. So sekarang ini adalah untuk tarikh 31 Januari. Okey, so dalam Google Drive kita dah ada satu attendance ataupun form untuk geografi 31 hari bulan Januari. So sekarang ni, apa kita nak buat sekiranya kita nak ambil kehadiran untuk hari-hari yang akan datang. Okey, caranya cukup mudah. Kita tak perlu nak buat form tu banyak kali. Kita hanya perlu pergi kepada form yang kita nak ambil lagi tu. Contohnya, subjek geografi lagi, tingkatan 3 lagi. So, kita hanya perlu right click dan make a copy. Okay, so sekarang ni kita dah ada copy of geography. Okay, cuma kita perlu rename lah. Okay, so kita right click sekali lagi pada file copy tu tadi. Right click dan rename. Okay, kita buang copy off tu. Okay, geography untuk bulan 2 pula. Okay, untuk 3 Februari. Dan kita okay. So, sekarang ni kita dah ada 2 attendance. Okay, satu untuk 31 Januari, satu untuk 3 Februari. Okay, kalau kita buka untuk 3 Februari, responsesnya adalah 0. Tak ada respons lagi. Maknanya, apabila kita make a copy, okay, dia akan betul-betul buat form yang baru. So, respons tak ada. Dan tengok pada question, benda yang sama lagi akan muncul kat sini. Yang tinggal cuma kita perlu baiki ataupun edit dia punya tarikh sahaja. Kalau cikgu-cikgu ataupun tuan-puan nak letak tarikh. Okay, contohnya tadi 3 Februari. Jadi kita letak tarikh lah. Okay, dan dia akan auto save. Dan kita boleh send sekali lagi kepada pelajar. Okay, shorten URL, copy, pergi pada Telegram ataupun WhatsApp, paste kat sini,
dan enter. So sekarang ni ini adalah kehadiran geografi untuk 3 Februari. Yang ni untuk 31 Januari. So kita boleh isi lagi sekali lagi. Dan pelajar boleh buat benda yang sama sekali lagi. Okay, contohnya namanya adalah Shah Ahmad bin Shah Amir. Okay, tingkatan 3 Ibn Rushd. Komen, saya kurang faham tentang pembentukan aurora borealis. Contoh. Saya tak pastilah aurora borealis pembentukan ni belajar dalam geografi ataupun tidak, tapi saya bagi contoh je lah. Okey. Kemudian pelajar boleh submit. Dan apabila pelajar submit, tengok dekat geografi tingkatan 3 tu tadi, kita dah ada satu respons yang mana diterima oleh Shah Ahmad bin Shah Amir, yang mana komennya saya kurang faham tentang pembentukan aurora borealis. Okey. Jadi ini adalah respons yang kita dapat daripada pelajar. So, dalam Google ni, dalam Google Drive ni akan sentiasa ada lah. Okay? Jadi kita nak tengok, nak track pun senang. Jadi untuk cara merekodkan kehadiran ke dalam borang kehadiran, contohnya untuk laporan kehadiran ni, so caranya saya akan tunjukkan dalam video yang seterusnya. Macam mana kita nak merekodkan apa saja yang kita dapat daripada Google Form ni tadi ke dalam Google Sheet ataupun ke dalam Microsoft Excel. Okay, so kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Bye-bye.